kata-kata. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya kami tidak punya apa-apa ilmu melainkan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau sahajalah wahai Allah, Tuhan yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Limpahan rahmat, kurniaan daripada Allah mengizinkan kita bersiaran pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator, seterusnya para hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Sesungguhnya kita punya nikmat yang besar, nikmat persaudaraan di dalam Islam. Nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada kita, nikmatul iman, itu nikmat yang paling besar. Berbanding dengan nikmatul ijad. Allah Ta'ala jadikan manusia, nikmat kejadian ini pun satu nikmat besar dah. Sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu ingin menghitung nikmat Allah Ta'ala ke atas kamu, kamu tak mampu menghitungnya. Kamu tak daya nak hitung. Terlalu besar nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini. Nikmat makan, minum, nikmat tidur, nikmat berkeluarga, nikmat berkawan. Segala-galanya nikmat dalam kehidupan ini. Tetapi di sebalik semua nikmat ini, ada lagi nikmat yang lebih besar, iaitulah nikmatul iman. Nikmatul iman, nikmat kerana beriman kepada Allah. Nikmat kerana kita boleh bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan yang sebenar. Tuhan yang menciptakan kita, menciptakan seluruh alam ini, tidak ada lain melainkan Allah. Alhamdulillah. Nikmat bersujud kepada Allah, nikmat dapat menyebut nama Allah, nikmat baca Quran, nikmat berselawat kepada Nabi, nikmat beristighfar, segala-galanya nikmat. Percayalah tuan-tuan, supaya kita merasakan semua ini nikmat, kelazatan iman. Salah satu man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga perkara yang sesiapa ada pada dirinya, dia akan mencapai kemanisan iman. Kemanisan beriman, beribadah pada Allah Ta'ala. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, mesti kasihkan Allah dan Rasul mengatasi segala-gala. Kita kasih kepada harta benda, betul, tapi pastikan kita mengasihi Allah lebih lagi daripada harta benda. Kita sayang pada keluarga kita, benar, kita kena sayang, tetapi jangan mengatasi daripada kasih sayang kita kepada Allah Ta'ala. Apa sahaja yang kita kasih, kita sayangi, ketahuilah kasih pada Allah dan Rasul mengatasi daripada segala-galanya. Itu yang terbaik. Tuan muslimin, muslimah yang dirahmati Allah, ni'matul iman, kemanisan beriman, beribadah pada Allah Ta'ala, yang pertama sekali mesti mengasihi Allah dan Rasul mengatasi segala-gala. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a ma yuhibbuhu li nafsihi. Hendaklah dia sayang kepada saudaranya, seagama, Islam dengannya, seperti mana dia sayang pada diri sendiri. Sayang pada sahabat kita, sayang pada ahli keluarga, sayang kepada jiran-jiran. Seagama dengan kita, mesti mengatasi daripada, iaitulah, mesti kita sayang seperti mana sayang pada diri sendiri. Kita sayang pada diri kita kerana takut lapar, maka begitu juga kita juga sayang pada saudara kita. Kita beri makan pada mereka, beri minum pada mereka. Jangan umpat keji mereka, jangan fitnah mereka, jangan lakukan apa-apa yang yang kita tak suka berlaku pada diri kita. Dalam arti kata lain, kita menyayangi saudara kita seperti mana kita sayang pada diri kita sendiri.
Yang ketiga, hendaklah dia benci kepada kekufuran. Sebagaimana ia benci orang nak lemparnya ke dalam api. Kekufuran sama ada tindakan yang menyebabkan kufur, perkataan yang menyebabkan kufur, segala akidah yang menyebabkan kufur. Kita tak suka, kita takut dan kita lari daripadanya. Sebagaimana kita lari daripada api. Api yang menyala-nyala, kebakaran besar berlaku, kita akan lari bertempiaran daripadanya. Bagaimana kita takut kepada api, orang nak lempar kita dalam api. Kita lari, kita bertepik, berteriak, minta tolong, jangan lemparkan aku dalam api. Kita menggelopor, kita bertindak sekuat-kuat hati, tak mahu dilempar ke dalam api. Begitu kita kena takut pada perkara yang boleh menyebabkan syirik. Sampai ke tahap itu, kita kena lari daripada perkara yang boleh merosakkan akidah, merosakkan iman. Sebagaimana Nabi SAW mengajar kepada kita, saudari sekalian, Nabi SAW mengajarkan kepada kita, Allahumma inni, wahai Allah, sesungguhnya aku ini, Allahumma inni a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Wahai Allah, aku mohon perlindungan denganmu daripada azab api neraka. Sama ada perbuatan qaulin, perkataan yang boleh mendekatkan, menyebabkan masuk neraka, minta jauh. Segala perbuatan yang menyebabkan masuk neraka, minta dijauhkan. Segala amalin waniyatin, segala niat terlintas dari kepala pun, kalau niat itu menyebabkan mendekatkan pada neraka, minta jauh. Wa'tiqad, dan segala i'tiqad, segala pegangan yang boleh menyebabkan masuk neraka, minta dijauhi. Ini doa Nabi ajar kepada kita. Allahumma inni a'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Tak mahu menyebabkan masuk neraka kerana kata-kata, kerana perbuatan, kerana i'tiqad sebagainya. Subhanallah. Misal saya buat contoh. Sebuah kitab Mustika Hadis yang dikarang oleh arwah Datuk Mufti Haji Muhammad Nur telah mengarang kitab Mustika Hadis. Dalam mukaddimah dia menyatakan bahawa senarai-senarai yang boleh menyebabkan rosaknya akidah, 25 antaranya tanpa disedari boleh jadi. Sesiapa yang menyatakan, seseorang itu menyatakan kepada azan, misalnya waktu azan subuh berkumandang, hayya 'alas salah, lalu seorang lelaki dia kata, oh menyalak dah, oh nak tidur pun ganggu orang nak tidur, menyalak dah. Dia berkata begitu tu boleh menyebabkan murtad, rosak iman. Ataupun dia beriktikad bahawa nanti tahun 2024 ini saya nak keluar Islam. Januari 2024 saya nak keluar daripada Islam. Dia berkata begitu tu, belum sampai Januari 24 lagi dia sudah keluar daripada mulut dan iktikad dia dah dia jadi murtad. Jadi kesimpulan yang dapat saya kumpulkan di sini bahawa kita mesti pertahankan iman. Mesti kuatkan iman kita dan mesti lari daripada apa yang menyebabkan rosaknya iman. Kena hindari sedaya upaya kita daripada segala perkataan, perbuatan, niat, i'tiqad yang menyebabkan kufur. Wal'iyaz billah, minta hindar. Alhamdulillah, sekarang ini kita berada di penghujung tahun 1444 Hijrah. Dan pada malam ini kita akan memasuki gerbang
1445 Hijrah. Bermakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita lebih 1440 tahun yang lalu. Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun meninggalkan kita, tapi baginda meninggalkan dua perkara. Lan tadhillu ba'di abada. Kamu tak akan sesat selepas peninggalanku selama-lamanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. In tamassaktum bihima, sekiranya kamu berpegang kepada kedua-duanya, lan tadhillu ba'di, kamu tak akan sesat. Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dua perkara. Sumber hukum Islam, sumber asas-asas Islam, Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selagi mana kita berpegang kepada kedua-duanya, insya-Allah Allah akan memelihara kita daripada sebarang kesesatan dan sebagainya. Walaupun kita berada di akhir zaman yang penuh dengan ujian dan mihnah tribulasi. Subhanallah. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ini pemuda-pemuda yang menyelamatkan iman. Mereka sanggup melarikan diri ke dalam hutan dan masuk ke dalam gua. Mereka ialah 7 orang daripada kalangan Bani Israel. Yang mana pada zaman itu seorang raja yang zalim, yang membunuh setiap orang Islam, dan mereka memaksa supaya meninggalkan ajaran Islam. Diberi kata dua, sama ada nak tinggalkan Islam ataupun bersedia untuk dibunuh. Ramai umat Islam yang telah dibunuh oleh raja yang zalim itu. Dan ada juga yang rela menyembunyikan iman dan menyatakan ingin menganut ataupun meninggalkan Islam. Tetapi 7 orang ini, mereka menyelamatkan iman mereka, berhijrah keluar daripada negeri itu. Keluar daripada negeri yang zalim itu. Kerajaan yang zalim itu. Dan dia pergi masuk ke hutan dan bersembunyi dalam sebuah gua. Ini dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam suratul Kahfi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu zaman muda, masih usia muda remaja. 7 orang. Mereka nak peliharakan iman, mengambil keputusan untuk melarikan diri dan bersembunyi dalam sebuah gua kerana mereka tidak mahu dibunuh ataupun dipaksa meninggalkan Islam. Mereka melari. Maafkan saya batuk-batuk sikit. Dan mereka masuk dalam gua dan mereka tidur dalam gua itu selama mana? Salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Mereka tidur dalam gua selama salasami'atin sinin, 300 tahun. Wazdadu tis'a, dan ditambah lagi 9 tahun. Bermakna 309 tahun mereka tidur dalam gua itu. Yang mana mereka, selama mana mereka tidur dalam gua itu, nuqallibuhum zatal yamin wa zatal shimal wa kalbuhum basitun zira'aihi bil wasid law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Mereka tidur dalam gua itu lebih kurang 300 tahun. Selama 300 tahun itu, rambut mereka tumbuh panjang, misai, janggut mereka terus tumbuh dan panjang. Hatta kuku mereka pun panjang. Bayangkan sepanjang mana rambut yang 300 tahun tidak dipotong. Sepanjang mana kuku yang tumbuh selama 300 tahun yang tidak dipotong.
Itulah keadaan mereka. Law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara. Allah menyatakan, kalau kamu bertemu dengan mereka, berjumpa dengan mereka, terserempak dengan mereka, kamu akan lari bertempiaran. Kamu tidak akan toleh ke belakang kerana terkejut dengan rupa mereka yang telah berubah sedemikian. Allah Subhanahu wa taala mendedahkan kisah ini dalam Al-Quran yang dibaca dan dibaca sampai hari kiamat. Kenapa? Dah satu ketika dahulu ada insan yang sanggup keluar daripada kampung halaman kerana nak menjaga iman, mempertahankan iman. Kerana meyakini imanlah, beriman kepada Allah Ta'ala sahajalah yang boleh menyebabkan dapat keampunan Allah dan membawa kepada kenikmatan yang berkekalan dalam syurga. Mereka sanggup buat apa sahaja, meninggalkan kemewahan hidup, meninggalkan harta benda. Begitu juga tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala jadikan peristiwa hijrah yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada lain melainkan untuk jaga iman. Sebab itulah nyatakan kemantapan iman itu dengan berhijrah daripada tempat yang tidak baik kepada tempat baik. Satu lagi sebelum saya pergi kepada peristiwa hijrah. Para sahabat radhiyallahu anhum nak menjaga iman, mereka berhijrah daripada Makkah ke Madinah. Satu lagi, bagaimana menyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim. Berhijrah meninggalkan keburukan. Sebagaimana sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Bani Israel ada seorang lelaki yang telah membunuh 99 orang. Dia dah bunuh 99 orang dan dia rasa menyesal nak bertaubat. Dia pergi jumpa dengan Abid dan Abid amat terkejut setelah mendengar cerita dia telah bunuh 99 orang. Abid menyatakan, kau telah bunuh ramai orang, Allah tak akan ampun dah dosamu. Lalu lelaki itu membunuh Abid itu dan jadilah mangsa ke-100 orang telah dibunuh oleh remaja itu, lelaki itu. Namun dia masih lagi nak bertaubat. Dia cari siapa boleh bimbing dia. Lalu jumpa seorang alim. Orang alim ini menasihatinya, Allah terima taubatmu asalkan kamu ingin bertaubat bersungguh-sungguh. Iaitu, kamu mesti tinggalkan kampung, mesti berhijrah. Tinggalkan kampung halaman kamu kerana suasana itu tidak menyokongmu untuk menjadi orang yang baik. Kamu kena tinggalkan kawan kamu yang mendorong kamu buat jahat. Tinggalkan. Jangan lagi kamu bergaul dengan mereka kerana mereka mengajak kamu kepada maksiat dan dosa. Mesti hijrah meninggalkan kampung halaman. Pergi ke suatu tempat yang di sana ramai orang saleh. Di sana ramai orang yang beribadah pada Allah. Di sana boleh membantu kamu untuk mendekatkan diri pada Allah. Lelaki ini bersetuju. Dan dia pun mula berpindah. Dalam perjalanan untuk pergi ke tempat yang baru, untuk dia menjalani kehidupan yang baru, dia mati, meninggal dunia di tengah-tengah perjalanan. Maka diringkaskan kisahnya, Allah Ta'ala mengampunkan dosanya yang lalu dan dimasukkan ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Niat. Berhijrah dia kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi
Fahijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya aw imra'atun yusibuha fahijratuhu ma hajara ilaihi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya bermulanya amal itu dengan niat. Sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka dia akan dapat apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Dan sesiapa yang berhijrah kerana perempuan yang ia kahwini ataupun kerana dunia, maka dia berhijrah itu dia dapat. Dia akan dapat apa yang dia ingini. Jadi hijrah ini berikan kematangan. Lebih-lebih lagi berhijrah dalam menjaga iman. Kita lihat dalam peristiwa hijrah. Sebelum berlakunya peristiwa hijrah, Nabi SAW menyebarkan Islam di Makkah selama 13 tahun. 3 tahun secara sir, secara senyap-senyap, secara rahsia. 3 tahun. Bisik, telinga ke telinga, kawan-kawan, rakan-rakan, jiran-jiran, rumah ke rumah, secara rahsia. Tapi setelah 3 tahun berlalu, lebih-lebih lagi setelah masuknya Islam Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Allah telah perintahkan Islam disebarkan secara terang-terang. Selama 10 tahun. Dalam masa 13 tahun Nabi berada di Makkah itu, tak sampai pun 100 orang yang memeluk agama Islam. Sekitar 60 orang lebih begitu sahaja. Dalam jangka masa 13 tahun, Nabi berdakwah di Makkah Al-Mukarramah. Karena hebatnya penentangan daripada musyrikin, mereka menjalankan berbagai-bagai penentangan. Sesiapa yang menganut agama Muhammad akan dibunuh, akan disiksa. Antaranya Bilal bin Rabah, sering yang kita dengar kisahnya. Dia diletakkan seketul batu besar di atas dadanya, di tengah panas terik di padang pasir. Panah padang pasir lagi, panah matahari lagi, dan dadanya dihempap, ditindih dengan batu yang besar. Hingga dia tak dapat berbuat apa-apa, melainkan hanya berkata, Ahad, 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 Allah yang Esa, Allah yang Esa. Begitu jugalah Khabbab bin Arat. Khabbab ini pernah bercerita bahawa setelah tuannya mengetahui dia telah memeluk Islam, maka Khabbab diseksa, didera dengan cara dibaringkan di atas bara yang panas merah menyala. Ditelentangkan di atas bara api yang merah menyala itu. Dan lalu bara api yang merah menyala itu telah membakar belakangnya. Menyebabkan bara itu telah membakar belakang Khabbab hingga kan bara itu terpadam kerana terkeluarnya darah dan lemak-lemak daripada belakang Khabbab. Bara itu padam dan menjadi arang. Ada sahabat Nabi yang telah membeli dan membebaskan Khabbab. Di kala itu kata Khabbab dia telah pengsan dan terpaksa dibuang arang-arang melekat di belakangnya. Maka gugur arang itu bersama-sama dengan daging-daging yang telah masak hingga menampakkan tulang belakangnya. Ada sahabat ingin melihat belakang Khabbab bin Arat. Dia melihat adanya nampak tulang di belakang dan adanya terpengsan kerana terkejut. Dahsyatnya penentangan ataupun penyiksaan kepada Khabbab bin Arat. Subhanallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Banyak lagi lah antaranya pemulauan yang dilakukan oleh orang kafir. Mengikut berdasarkan kepada sirah.
Beberapa orang sahabat bercerita, semasa di pulau, kami tidak ada apa-apa makanan untuk dimakan. Kami hanya makan pucuk-pucuk kayu yang berduri, sehingga mulut kami dan lidah kami luka-luka. Tidak ada makanan lain yang makan pucuk-pucuk kayu yang pahit, yang tumbuh di celah-celah batu. Itu makanan. Sehingga kan najis kami berketul-ketul seperti najis kambing. Bayangkan betapa dahsyatnya di kala itu. Ada lagi diceritakan oleh seorang sahabat menyatakan bahawa oleh kerana kami terlalu lapar, tidak ada makanan, kami mengambil kasut-kasut lama dan kami basuh, rendam dan basuh, cuci-cuci, kami rebus, dibuatkan sup. Subhanallah. Sampai ke tahap itu, para sahabat radhiyallahu anhu menghadapi penentangan daripada golongan kafir musyrikin Makkah. Selama 13 tahun berbagai-bagai berbagai-bagai penentangan yang telah dilakukan ke atas orang-orang Islam. Tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan agar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat radhiyallahu anhum berhijrah satu kumpulan demi satu kumpulan, berhijrah ke Madinah. Satu rombongan demi rombongan. Hingga kan beberapa orang sahaja lagi yang belum berhijrah. Dan mereka merancang untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka merancang untuk membunuh Nabi dan mereka memilih pemuda-pemuda yang kuat untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka mengadakan mesyuarat di Darun Nadwah, mereka bermesyuarat muslimin yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Jibril alaihissalam supaya memberitahu, mengajak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya berhijrah ke Madinah. Setelah mana orang musyrikin mencadangkan untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituk aw yaqtuluk aw yukhrijuk yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah tatkala mereka bermesyuarat, berbincang untuk memenjarakanmu wahai Muhammad. Mereka ingin menangkapmu atau mereka ingin membunuhmu. Ketahuilah segala perancangan mereka itu digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang mengepung rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah taala menyelamatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nyatakan bahawa diajarkan, Jibril mengajarkan satu ayat, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Kami jadikan di hadapan mereka penutup, di belakang mereka penutup, dan kami jadikan mereka tidak dapat melihat. Dan Nabi keluar daripada kepungan mereka itu dengan selamat dan menuju kepada rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan Abu Bakar sedia menunggu dah. Rupanya Abu Bakar telah tunggu dah. Dan dah lama dah berdoa supaya Allah Ta'ala memilih dia sebagai rakan qarib berhijrah bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ringkasnya apa yang kita nak ceritakan di sini, kerana hijrah ini, dengan peristiwa hijrah ini, selama Nabi menyebarkan Islam di Madinah, Islam telah meningkat, umat Islam, penganut Islam telah meningkat hingga 100,000. Sebagaimana dalam peristiwa Hajatul Wada' Nabi SAW telah menerima kunjungan demi kunjungan, bai'ah demi bai'ah, hingga kan umat Islam telah meningkat mencecah 124,000 pada Hajatul Wada' yang Nabi SAW lakukan. 124,000 dah penganut ataupun sahabat-sahabat Nabi di hari itu. Subhanallah. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, dengan peristiwa hijrah itu telah memberikan satu semangat baru pada Islam. Kerana melihara iman, mereka sanggup tinggalkan kampung halaman mereka. Mereka orang kaya di Mekah, tetapi mereka berhijrah ke Madinah dengan kain sehelai sepinggang. Kenapa? Kerana mereka inginkan Islam. Mereka sayangkan Rasulullah mengatasi segala-galanya. Mereka sayangkan Islam mengatasi segala-galanya. Itulah dia, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhu. Kerana berhijrah. Sebagai contoh ingin saya nyatakan lagi, misalnya air yang berpindah-pindah. Air yang berpindah-pindah misalnya, yang mengalir. Kenapa air sungai itu selalu bersih? Saliran-saliran yang selalu mengalir air itu bersih, sebabnya air itu sentiasa mengalir, berhijrah daripada hulu ke hilir, menyebabkan air menjadi bersih. Berbayangkan bagaimana air itu tidak mengalir. Kalau air tidak mengalir, dia akan menjadi pembiakan nyamuk, jentik-jentik, air akan busuk sebab air tidak mengalir. Oleh kerana air sentiasa mengalir itu, maka air itu akan bersih dan dia akan melalui perubahan ke arah kebaikan. Begitu jugalah kita dalam konteks kita berhijrah daripada buruk kepada baik, daripada kurang baik kepada lebih baik. Itulah konteks hijrah, menjaga iman. Dan sesiapa yang pada hari ini lebih mundur daripada semalam dan besok lebih mundur daripada hari ini, kata Syekh Hasan Al-Basri, lebih baik lagi, mati lebih baik baginya. Subhanallah. Oleh itu mesti ada peningkatan, ilmu mesti meningkat, iman mesti meningkat, amal mesti meningkat ke arah lebih baik hari demi hari yang berlalu itu. Bukan kepada hijrah yang lebih baik. Hijrah meninggalkan keburukan kepada kebaikan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan dalam kuliah yang pendek ini, yang pertama sekali ialah wajib kita kena pelihara iman. Wajib mempertahankan iman walau apa cara sekalipun. Walaupun ditentang musuh, walaupun dikhianati, maka peliharalah iman. Kasihkan Allah mengatasi daripada segala-galanya. Yang kedua, mesti kita berubah. Kalau kita dah baik, berubah pada yang lebih baik. Apatah lagi kita yang buruk, yang kita kurang amal soleh, kurang ilmu, maka wajib kita kena berubah ke arah lebih berilmu, lebih beriman dan lebih bertakwa lagi kepada Allah Ta'ala. Kalau selama ini kita kurang bersedekah, maka berhijrahlah. Tinggalkan sifat bakhil itu dan lazimilah kita dengan bersedekah, berinfak dan sebagainya. Kalau selama ini kita malas, maka berhijrahlah daripada malas kepada rajin. Kalau selama ini kita kita kurang amal, kurang zikir-zikir, kurang baca Quran, berhijrahlah, perbanyakkan zikrullah, perbanyakkan mengaji Al-Quran dan sebagainya. Kerana perubahan ke arah lebih baik itu sangat dituntut dalam agama kita, insya-Allah. Baik tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah. Itu dalam konteks hijrah memelihara keimanan, hukumnya wajib, lebih-lebih lagi mempertahankan akidah daripada wasat. Begitu juga tuan-tuan kita dalam ahli grup. Dalam ahli grup
cuba lontarkan idea-idea yang bernas, sebarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, tinggalkan hiburan semata-mata, tinggalkan sembang-sembang kosong. Kita menghadapi tahun baru hijrah, mesti kita ada azam tahun baru, ingin menyebarkan dakwah, ingin menyebarkan ilmu seluas-luas mungkin dengan sesiapa sahaja, melalui apa cara sekalipun, agar kita menjadi orang yang bermanfaat. Bagaimana Nabi SAW menyatakan, khairukum man khairukum, sebaik-baik kamu ialah anfa'uhum linnas, orang yang paling banyak manfaat, memberi manfaat kepada orang lain. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala memelihara kita dan menguatkan iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekadar itulah untuk pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekali billah taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita ada satu soalan daripada Rasidi. Assalamualaikum Ustaz, betul ke? Betul tak? Tak ada yang mengatakan puasa 10 Muharram iaitu pada puasa hari Ashura tu bukan sunnah Nabi dan tak ada hadis yang sahih yang menceritakan kelebihan puasa tu. Terima kasih kepada yang bertanya. Pertama sekali, pernah sahabat bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi berpuasa pada 9 Muharram, pada 10 Muharram. Mereka berpuasa pada 10 Muharram kerana meraihkan Musa alaihissalam. Musa berpuasa meraihkan Bani Israel merayakan 10 Muharram kerana Bani Israel selamat daripada cengkaman Firaun. Dan Nabi SAW menyatakan sebenarnya kita lebih berhak berpuasa pada 10 Muharram. Pada 10 Muharram kita lebih berhak. Bahkan seandainya aku masih hidup lagi, seandainya aku ada lagi berkesempatan tahun hadapan, aku akan berpuasa 9 dan 10 Muharram. Ini hadis sahih. Bermakna kita boleh berpuasa 10 Muharram tetapi kita sertakan dengan 9 dan 10 Muharram. Supaya tidak menyerupai orang-orang Yahudi. Kenapa 10 Muharram? 10 Muharram ni sangat besar sejarahnya. Nabi Musa alaihissalam menyelamatkan Bani Israel daripada Firaun pada 10 Muharram. Nabi Musa AS memukul tongkat baginda kepada laut dan laut terbelah dua menjadi lebuh raya yang luas pada 10 Muharram. Pada peristiwa itu berlaku 10 Muharram. Begitu juga Fir'aun lemas tenggelam dalam air laut pada 10 Muharram. Nabi Yunus AS dikeluarkan daripada perut ikan pada 10 Muharram. Diriwayatkan juga bahawa Nabi Adam AS diturunkan ke dunia pada 10 Muharram. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa penting berlaku pada 10 Muharram. Jadi kesimpulannya, ada asasnya kita berpuasa pada 10 Muharram dan Nabi menggesa supaya kita berpuasa 9 dan 10 Muharram supaya tidak menyerupai dengan orang-orang Yahudi. Kerana mereka hanya berpuasa 10 Muharram meraihkan Nabi Musa AS telah menyelamatkan Bani Israel daripada cengkaman Firaun. Maka boleh kita berpuasa 10 Muharram tapi sertakan dengan 9 Muharram sebagaimana yang disuruhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Okey, baik, setakat itu sahaja nampaknya soalan yang kita ada. Dan jazakallahu khairan kepada Ustaz Fikri atas kesudian berkongsi ilmu pada pagi ini, iaitu berkenaan dengan berhijrah mempertahankan keimanan, yang mana penghijrahan itu adalah cerminan kepada kewibawaan hambanya untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan semoga ianya memberikan sedikit sebanyak kefahaman dan manfaat bagi kita semua. Dan terima kasih kepada pengajar jemaah sudi duduk bersama-sama hingga ke akhir majlis ini, dan semoga Allah kurniakan kita keberkatan rezeki umur kepada siapa yang membantu dan menyumbang bagi kesinambungan majlis ini. Dan dengan itu saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk tutup dulu majlis ini dengan tasbih kafarah dan salam. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih moderator.
Sebab itu marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan kami ini perhimpunan yang mendatangkan rahmat dari sisi dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang menghapuskan segala dosa-dosa kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Wahai Allah, kami mohon padamu ilmu yang bermanfaat. Wa amalan mutaqabbala, kami mohon padamu ya Allah amalan yang diterima dari sisimu. Wa qalban khashi'an, dan kami mohon padamu ya Allah hati yang sentiasa khusyuk ingat dan berzikir padamu. Wajah munira, wajah yang sentiasa ceria, wajah sentiasa bergembira dengan agama, dengan iman sesama saudara. Tunjukkan wajah yang sentiasa ceria sama Islam. Wa taufiqan hasanah wa taubatan nasuha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Jumpa Ustaz. lagi Terima insyaAllah. kasih Terima Ustaz. kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Mayu. Semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Assalamualaikum warahmatullahi Sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.